Hari Amal Antarabangsa sebenarnya ialah satu hari yang dipromosi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations. Di tahun 2018 kita mulakan Hari Amal Antarabangsa Keluang yang pertama. Ia sebenarnya ialah hasil daripada beberapa sesi dialog pejabat saya dan juga NGO amal, dan kita rasa kita perlu mengadakan satu platform perkongsian. Sewaktu fasa PKP ini berlaku, inisiatif yang kita ambil ialah kita cuba mengenal pasti seramai mungkin warga Paloh yang berada dalam kampung-kampung, dalam Felda juga. Kita ada satu Felda di Felda Kahang Barat, untuk mengenal pasti golongan sasar yang memerlukan bantuan. Dan kebanyakan bantuan yang kita berikan berbentuk barangan sumbangan keperluan harian. Awam tidak boleh keluar selepas jam 7 malam. Jadi saya terfikir frontliner yang bekerja pada waktu malam, kan, macam mana bila mereka nak, apa yang mereka nak makan kalau mereka ialah terasa lapar, kan, sepanjang malam. Jadi saya berbincang dengan TNGO yang lain untuk kami menyediakan makan malam kepada frontliner. Kami menghantar makanan ni ke Hospital Keluang, Balai Polis, di Sekatan Jalan Raya yang mana anggota polis terlibat untuk menjaga keselamatan di Sekatan Jalan Raya. Kami memasak makanan ni sendiri, ya. Kami memasak sebab untuk menjimat, mengurangkan kos sepanjang tempoh PKP. Saya Abdul Hamid, merupakan pengerusi NGO Pertubuhan Kebajikan Gerak Mesra Mahkota. Setakat hari ini kami telah menyampaikan bantuan makanan kepada lebih kurang 400 penduduk di sekitar di Parlimen Keluang, dalam kawasan Don Menghibul dan juga Don Mahkota Keluang. Kami berharap dengan penyampaian bantuan makanan ini dapat meringankan lagi bebanan masyarakat di sini supaya yang akan terlibat dalam perintah kawalan pergerakan selama 2 minggu akan datang. Jadi di kesempatan ini saya memohon supaya seluruh penduduk Keluang supaya dapat tetap di dalam rumah, kawal pergerakan dan kita kawal wabak yang sekarang. Okey. Kita jaga kita. Bawa impact yang bagus. Sebab if you give a man a fish, you can only feed him for 1 day. Kalau kita bagi ikan kepada seorang, hanya boleh suap untuk 1 hari. Kalau kita ajar satu orang bagaimana untuk memancing, dia boleh independent sampai seumur hidup. Jadi kalau kita ada program untuk tolong keluarga yang hilang pendapatan, mereka akan berdikari, boleh tanam sayur sendiri. Ini akan mengurangkan beban dia untuk membeli bekalan, atau kalau ada lebih dia boleh jual. Jadi COVID atau virus dia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira orang kaya ke orang miskin. Kita bersama fight dengan COVID.
Okey. Selamat malam saya ucapkan kepada semua warga Keluang yang menonton live Hari Amal Antarabangsa Keluang tahun 2021. Ini tahun keempat pihak kami, pejabat adun menghibur, menganjur Hari Amal Antarabangsa Keluang. Hari Amal Antarabangsa adalah satu tarikh, iaitu 5 hari bulan September setiap tahun, ditetapkan oleh United Nations ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sama seperti International Workers' Day, International Women's Day. Dia satu tarikh ditetapkan oleh United Nations. Yang kita telah mulakan program ini sejak tahun 2018. Selepas kita ada perbincangan dengan para NGO kebajikan daerah Keluang. Dan kami rasa ada keperluannya untuk adakan satu program sebegini sebagai satu platform perkongsian. Jadi apakah Hari Amal Antarabangsa Keluang? Ini sebenarnya ada satu platform perkongsian. Sebagai wakil rakyat, kami tidak berhasrat untuk mengulang kerja-kerja amal yang telah dibuat dengan begitu baik oleh badan-badan amal, oleh para NGO kebajikan ini. Jadi, tujuan kami menganjurkan adalah untuk membinakan satu platform ini supaya mencapai tujuan-tujuan seperti berikut, iaitu menjalinkan hubungan badan-badan amal di atas platform perkongsian ini supaya kita semua bekerjasama antara satu sama lain. Kedua, kita menghubungkan mereka dengan pihak berkuasa tempatan dan juga jabatan kerajaan yang berkaitan. Dan ketiga, kita memperkenalkan NGO ini, pertubuhan-pertubuhan kebajikan ini kepada orang ramai agar mereka akan lebih dikenali oleh orang ramai. Dan seterusnya mencapai kejayaan yang lagi tinggi dalam usaha-usaha amal mereka. Kami wakil rakyat, memang kita tidak berupaya untuk menumbuhkan rumah kanak-kanak yatim, rumah jaga orang tua, pusat dialisis dan sebagainya. Jadi kita bekerjasama dengan persatuan-persatuan NGO ini untuk mencapai matlamat yang saya sebut tadi. Jadi malam ini dengan sukacitanya kami dapat menjemput 3 ahli panel, iaitu Pengerusi KRT Taman Intan 2, Tuan Haji Ramli, Setiausaha Tuan Haji Omar, dan juga Cikgu Siti dari Biro Ekonomi dan Keusahawan JPKK Kampung Abdul Rahman Yassin. Kami juga tahu mereka ada menyertai satu program peringkat kebangsaan dengan komuniti tani Kampung Abdul Rahman Yassin. Ini salah satu projek yang kita mempromosi kebun ataupun usahawan tani secara kecil-kecilan ataupun kebun bandar sejak tahun 2019. Dan saya ingin menjemput Encik Ramli untuk mulakan dan juga memberitahu semua warga Keluang apakah yang telah dilaksanakan oleh KRT Taman Intan. Jemput Encik Ramli. Tutup ya. Okey, terima kasih YB. Bersempena dengan Hari Amal Antarabangsa ini, saya selaku pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa kawasan hukum tetangga Taman Intan 2 merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada YB Chong Sin, Adun Mahfud Mengkibul dan staf serta sukarelawan pejabat Adun Mengkibul yang banyak membantu kami dalam mendepani pandemik COVID-19
yang melanda dunia kini, bantuan yang dihulurkan pada kami yang terkesan kepada kami adalah dalam dua kategori, iaitu pemberian secara langsung bantuan bekalan makanan kepada mereka yang terkesan, dan satu lagi adalah bantuan berupa sumbangan dan sokongan kepada projek ekonomi yang kami usahakan. Memang tidak dinafikan, kita yang bergerak sebagai NGO memang menjadi harapan kepada penduduk tempat untuk kita membantu dalam situasi yang agak mencabar ini. Jadi kami sedaya upaya juga untuk membantu mereka, dan kami amatlah bernasib baik kerana Adun Mengkibul telah dapat memberikan kerjasama kepada kita, dan juga ada kesempatan pada malam ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Biro Amal KRT Taman Intan 2 dan juga dermawan-dermawan daripada penduduk Taman Intan, dan juga kepada orang perseorangan yang telah banyak menyumbang untuk kita menjayakan projek kita untuk membantu mereka-mereka yang terkesan akibat COVID-19 ini. Jadi kalau nak dikira kerjasama antara KRT Taman Intan 2 dengan Adun Mengkibul memang amatlah saya banggakanlah, kerana sehingga kini daripada mula lagi PKP 1.0 dalam bulan Mac 2020, dalam bulan April 2020 macam tu, kita telah dapat mula membantu mereka-mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi untuk tahun 2020 dalam bulan Mac dengan April, kita telah dapat membantu lebih kurang dalam 20 keluarga yang terkesan. Jadi selepas daripada itu, kita juga telah dapat banyak membantu mereka-mereka yang terkesan, dan dalam projek ekonomi kita juga YB tidak ketinggalan untuk memberikan sumbangan dan juga bantuan. Dan pada bulan 5 tahun 2020, YB telah pun bermurah hati untuk menyumbang sebanyak RM2,500 bagi kita mengembangkan projek ekonomi yang memang kita jalankan, dan untuk kita dapat membeli penambahan baik prasarana dan juga pembelian bahan-bahan pertanian. Kemudiannya pada bulan 6, bulan 7 dan seterusnya, banyaklah kali YB datang ke KRT Taman Intan 2 untuk mempromosikan kita punya projek ekonomi dengan cara membuat live dalam Facebook beliau, dan juga banyaklah dengan promosi yang dibuat, ramai pengunjung-pengunjung yang datang untuk memberi produk kita untuk setiap pagi Jumaat, dan hasilnya itulah sebagai satu sumbangan untuk kita kepada mereka-mereka yang terkesan. Jadi rasanya itu dulu, kalau ada nanti saya akan tambah lagi dah habis. Okey, terima kasih Tuan Haji Ramli. Sekarang kita jemput Encik Omar, Setiausaha KRT Taman Intan 2. Kita jemput. Terima kasih YB. Selamat malam. Jadi saya bagi pihak AJK Persatuan Penduduk Taman Intan mengucapkan syabas dan tahniah pada YB dan grup YB, terutama ke atas perkhidmatan yang telah diberikan kepada keseluruhan penduduk daerah Keluang. Saya nampak YB setiap hari sibuk melayan penduduk-penduduk
di dalam daerah Keluang ni. Jadi kita berasa banggalah mendapat seorang wakil rakyat yang begitu perhatian kepada penduduk Keluang. Jadi saya sebagai setiausaha penduduk Taman Intan, Persatuan Penduduk Taman Intan dan KRT Taman Intan mengucapkan terima kasih kepada YB kerana memberikan peruntukan sebanyak RM2,500 untuk kami memulakan projek ekonomi. Yang mana projek ekonomi itu telah berkembang daripada mula sampai sehingga sekarang dan kita telah banyak membeli peralatan berupa infrastruktur pertanian bandar di mana kita gunakan hasil sumbangan YB itu untuk kita majukan projek ekonomi kita, dan hasil daripada itu kita telah membuat tabungan, kita telah dengan usaha, dengan kerjasama terutama kita punya ketua projek ekonomi Encik Aziz, kita telah menubuhkan biro kebajikan, dan kita telah dapat membantu mengisi tabung untuk kita memberi bantuan kepada penduduk sekitar daerah Keluang yang terkesan akibat lockdown di daerah Keluang ni. Dan kita sehingga sekarang ni kita telah dapat memberi packing makanan sebanyak 243 packing kepada seluruh penduduk daerah Keluang lah yang memerlukan. Dan kita merasa banggalah kerana hasil daripada aktiviti ini kita dapat membantu warga Keluang seluruhannya. Jadi itu dulu, baby. Terima kasih. Ya, mohon maaf sebab Encik Ramli sana dan Omar mungkin terlalu dekat, jadi ada echo. Terima kasih kepada Haji Ramli, terima kasih kepada Haji Omar kerana menerangkan projek ekonomi yang benar dilaksanakan dan masih berterusan dan pernah mencapai pencapaian yang begitu kita rasa bangga kerana dalam peringkat negara mereka mendapatkan anugerah satu projek ekonomi yang berjaya antara semua KRT seluruh Malaysia. Jadi seterusnya mari kita jemput Cikgu Siti dari Kampung Abdul Rahman Yassin. Cikgu Siti juga Ketua Komuniti Tani Kampung Abdul Rahman Yassin. Dan sekarang menyertai satu pertandingan Anugerah Kejiranan Hijau 2021 yang dianjurkan oleh Plan Malaysia. Kita jemput Cikgu Siti. Cikgu Siti, apa khabar? Jemput. Okay, selamat malam YB. Assalamualaikum kepada Haji Ramli dan Tuan Haji Omar. Jadi pertama sekali saya ucapkan syukurlah kerana saya dijemput oleh YB untuk sesi pada malam ini. Jadi saya AJK Biro Ekonomi dan Keusahawanan JPKK Kampung Datuk Abdul Rahman Yassin, dan saya juga adalah penyelaras projek tani komuniti. Jadi di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada YB Adun Mengkibul kerana begitu prihatin kepada masyarakat setempat dan juga kepada kami warga Kampung Datuk Abdul Rahman Yassin serta kampung-kampung rangkaian. Kerana ada beberapa kali kami menerima sumbangan dan juga bantuan daripada YB lah. Jadi berhubung dengan projek tani komuniti juga, hasil rintis hasil idea daripada YB juga dan juga bantuan daripada Taman Intan 2 kepada kami. Jadi terima kasih kepada semua dan rezeki
Allah nak beri pada saya dan juga komuniti, di mana kami tersenarai dalam shortlisted 5 terbaik untuk AKH Plan Malaysia 2021. Yang mana ada sesi penilaian online dan tadi hari ini jam 5 petang tamat undian sesi undian untuk tandingan tersebut lah. Jadi dana yang kami terima adalah dari rintisnya daripada YB lah. YB Adul Menghibur. Jadi jutaan terima kasih kepada YB Chu, Chong Sim yang banyak membantu kami dan saya hanya menggerakkan sahaja komuniti agar dapat menjalankan aktiviti dengan lebih baik dan tersusun. Jadi sumbangan YB yang pertama itulah yang menggerakkan kami, di mana ada majlis penyerahan alatan kan, di mana Tuan Haji Cik Ramli dan Tuan Haji Omar yang membantu pada hari tersebut. Jadi terima kasih atas sumbangan YB lah kepada saya mewakili Kampung Datuk Abdul Rahman Yassin serta kampung-kampung rangkaian. Itu saja YB. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti dan juga Tania. Tania kerana sudah shortlisted 5 peserta yang terakhir. Terima kasih. Ini satu pencapaian yang baik. Dan tadi Cikgu Siti menerangkan apa program komuniti tani dan juga penyerta dalam menyertai dalam pertandingan. Dan sebenarnya dalam waktu pandemik ini kita juga ada bekerjasama dengan berkolaborasi dengan banyak KRT, Persatuan Penduduk, NGO. Lebih kurang 20 atau sampai 25 tempat kita ada kolaborasi program food bank dan juga memberikan bantuan termasuk Taman Puang Barat, Taman Intan dan sebagainya. Jadi tadi Tuan Haji Omar, Tuan Haji Ramli ada sebut kita juga ada beri peruntukan kepada projek tani mereka. Selain daripada projek tani, kita juga akan memberikan sumbangan sempena Hari Amal Antarabangsa 2021. Dan sebelum kita masuk dalam video, saya ingin mengumumkan untuk Hari Amal Antarabangsa tahun 2021, kita memperuntukkan peruntukan sebanyak 66,000, termasuk 20,000 untuk pemberian peralatan pengawalan pandemik untuk penyediaan pembukaan semula sekolah. Ini satu mock check. Jadi ada sebanyak 22 NGO akan terima sumbangan peruntukan. Ada yang terima 1,000, ada yang 2,000, ada yang 3,000, ada yang 5,000. Sejumlah 46,000. Selain dari 46,000, kita memperuntukkan 20,000 untuk pembelian peralatan pengawalan pandemik sebagai penyediaan untuk pembukaan semula. Pandemik ini sudah setahun lebih, sejak bulan 3 tahun lepas. Dan tumpuan kami juga bertukar mengikut keperluan pada peringkat-peringkat yang berlainan. Pada mulanya kita bantu olehkan PPE dan sebagainya kepada agensi-agensi frontliner seperti hospital dan juga frontliner yang berlainan. Peringkat kedua, kita juga memberikan bantuan baku makanan kepada ramai rakyat, keluarga yang memerlukan. Ketiga, kita memerlukan satu central kitchen. Kita berkolaborasi dengan NGO, kita masak, kita datang ambil pack food. Dan keempat, kita cuba membantu mereka yang hilang kerja. Sampai sekarang, tahun ini, pandemik menjadi semakin teruk mulai bulan 5, bulan 6. Bulan 6 kita masuk FMCO. Jadi pada FMCO, kita pun sangat sibuk
banyak sukarelawan dalam tim kami yang selalu kerja sampai tengah malam. Sebab mereka terima banyak telefon call, banyak permohonan melalui WhatsApp, Google Form, Facebook. Jadi tim kami ada yang proses permohonan, ada yang telefon, ada juga satu tim sukarelawan yang setiap hari datang ke pejabat kami, pusat sumber kami, supaya membantu dalam mengagihkan baku-baku makanan kepada keluarga yang memerlukan bantuan. Jadi tanpa sumbangan tenaga kerja mereka, kita tak dapat mencapai kerja pembantuan kepada para warga Klang yang begitu efisien. Setakat ini, kita telah hantar lebih daripada 3,000 pack makanan dari pejabat ada menghibur kepada keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan. Okay. Dan kami juga terima peruntukan daripada pihak kerajaan negeri sebagai Adun Johor. Jadi kita pun ada merancang selain daripada membeli barangan, peralatan, makanan dan sebagainya. Kita pun menyediakan peruntukan sebanyak 66,000 sempena Hari Amal Antarabangsa Klang tahun 2021. Antaranya kita menyediakan peruntukan sebanyak 46,000 kepada 22 NGO. Dan juga kita memperuntukkan sebanyak 20,000 untuk pembelian peralatan pengawalan pandemik dan juga untuk sebagai penyediaan untuk pembukaan sekolah semula. Iaitu 100 unit standing sanitizer yang ada sensor akan dihantarkan ke pihak sekolah. Dengan ada sensor, lebih mudah untuk para pelajar guna hand sanitizer ini. Mari kita tengok senarai nama mereka yang terima sumbangan. Pertama, ini adalah mereka yang terima 3,000. Mereka termasuk, saya namakan senarai. Okay. Pertama, Miriam Home. Kedua, Cross Community yang banyak membantu dalam orang asli. Ketiga, Lion Club untuk kerja mereka tumpukan kepada Lions Kitchen, itu Central Kitchen yang saya sebut tadi, mereka memasak. Keempat, Kelab Kiwanis Klang. 5, ini Tindak Klang. Mereka ada satu tim sukarelawan yang sudah melaksanakan lebih daripada 150 kali sanitasi di berbagai bangunan di Klang. Bangunan dan juga rumah pesakit COVID. 6, Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Seri Gemilang Klang ataupun lebih dikenali sebagai PDK Menghibur, yang mereka ada pelatih pelajar-pelajar Down Syndrome. 7, Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Damo. 8, Pertubuhan Kebajikan AKP Shelter. 9, Sekolah Menengah Chonghua. 10, Pertubuhan Kebajikan Eden. 11, Persatuan Kebajikan Sehati. 12, Persatuan Sukarelawan, dan mereka lebih tumpukan kepada pemberian makanan dan juga bantu golongan wanita. 13, Persatuan Kebajikan Orang-orang Kurang Upaya di Johor. 14, Bekasi. 15, Pertubuhan Ikram Malaysia Klang. 16, Pertubuhan Amal Kebajikan Masyarakat, lebih dikenali sebagai PETAK, yang aktif dalam program Gobok Rezeki. 17, KRT Taman Intan 2. 18, Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Klang Barat. 19, KRT Taman Menghibur Fasa 3. 20, Komuniti Tani Kampung Datuk Abdul Rahman Yassin. 21, Pamail Food Bank, yang kita ada hari hantar makanan bahan mentah hari ini. 22, Come Home. Yang semua NGO ini yang
kita nampak dan kita sudah ada bekerjasama, berkolaborasi dengan mereka, dan sebagai satu penghargaan kita rasa mereka juga membuat kerja yang baik, dan dengan ini kita mengagihkan peruntukan kepada 22 NGO ini. Dan seterusnya, saya ingin lagi ucapkan terima kasih kepada sukarelawan. Dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Ramli, Tuan Haji Omar dan Cikgu Siti yang sudi menyertai live program malam ini. Terima kasih. Sekarang kita mari kita menonton satu video pendek sukarelawan. Terima kasih. Okey, salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Nama saya Kalita Chandra Hasan. Saya adalah Ketua Parti Keadilan Rakyat Cabang Keluang. Dan kita dekat Keluang sini adalah Parti Keadilan Rakyat dan Parti DAP dan Amanah bekerja sama sebagai sahabat yang baik. Okey, dari Parti Keadilan Rakyat kita selalu adalah tolong dekat YBQ Adun Mijipol, bekerja sama dengan dia dan memberi makul makanan kepada orang-orang kuarantin di kawasan Keluang. Kita akan bagi barang makulan dan juga susu baby dan juga pampers baby yang diperlukan untuk betul-betul yang susah. Setakat kalau saya terima interview, saya akan tanya duduk mana, sekarang keadaan sehat dia macam mana, okey, kuarantin dah berapa lama, keluarga dia macam mana. Saya tanya itu dulu, lepas tu saya tanya apa bantuan yang perlu dia nak, lepas tu saya bagi tahu dia, okey, kita akan usahakan untuk dapatkan makul makanan ni dalam masa yang terdekat. Selalu masa proses ini dari pihak saya juga dan juga dari pihak YBQ pun ambil masa yang secepat mungkin. Ada setengah kes pun kita tengok pun kena reject. Kalau reject, saya akan carikan daripada persatuan ke atau persatuan lain yang boleh tolong dia takat separuh lah. Kita kebanyakan tak sampai hati nak reject. Kalau betul-betul memang dia kena reject, memang tak boleh layak nak kasih. Yang paling susah orang tua, orang kurang upaya, kaki tak ada, anak semua kerja Singapura, anak semua tak boleh balik. Itu keluarga pun banyak duduk seorang saja. Kadang-kadang dia kalau jatuh rumah pun tak ada orang nak inform, tak ada orang nak bagi tahu. Volunteer dari fikiran kita ada dalam lebih kurang dalam 10 orang. Okey, daripada parti-parti lain contoh DAP dan Amanah pun pada masing-masing pun ada 5 orang. Okey, dalam masa ini juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada volunteer kawasan Keluang, terutamanya Pakatan Harapan yang selalu sentiasa turun padang. Dan apa juga masalah, dia akan turun padang bekerja sama dengan YBQ Adun Mijipol, juga termasuk dengan Ahli Parlimen Keluang dan juga Adun Mahkota. Kita tiga bekerja sama untuk rakyat Keluang. Saya nak bagi tahu dekat penduduk Keluang ni, kita perlu jaga kita dulu. Kita jangan salahkan sesiapa dulu, kita kena salahkan diri kita sendiri dulu. Yang kita penting kita fikirkan ahli keluarga kita dan orang yang tersayang pada kita. Kalau kita fikir tu semua, kita akan kurangkan keluar jalan sana jalan sini. Kita akan fikir kita ada keluarga, kita ada anak bini, mak bapak semua sayang kita, semua nak perlukan kita. Saya minta semua jaga diri sendiri dulu, utamakan keluarga dulu, baru luar keluarga. Hai, Assalamualaikum. Saya Zalifah Isnin, pengurusi bagi Pertubuhan Amal Kebajikan Masyarakat Keluang Johor, atau lebih dikenali sebagai PETA. Okay, kami adalah satu pertubuhan kebajikan yang memberi khidmat kepada masyarakat. Biasanya khidmat bantuan yang kami berikan adalah dari segi bantuan makanan asas seperti barang makanan kering, beras, gula, minyak, tepung dan sebagainya. Dan ada juga kami beri bantuan susu dan pampers untuk bayi dan juga pampers untuk dewasa. Dan juga ada susu keperluan khas untuk keperluan OKU. Ini bagi yang memohon bantuan yang tidak berkemampuan lah. Dan kami juga menyediakan khidmat dapur basah. Maksudnya kami memberi khidmat bantuan barangan makanan berupa sayur-sayuran dan ikan ataupun ayam. Kerana di waktu MCO ini kebanyakan mereka menerima hanya bantuan seperti barang makanan asas yang kering, tapi mereka kekurangan dari segi barang makanan yang basah. Jadi kami mengambil inisiatif ini untuk memberikan mereka lauk-lauk basah juga. Okey, kami juga ada menyediakan perkhidmatan gerobok rezeki di Taman Makmur Keluang dan juga di Taman Makibul Keluang. Kami mengambil bahagian di dalam kerja sukarelawan bersama Pejabat DUN, Pejabat DUN Makibul
membantu YB Chu Song Sin untuk mengedarkan bantuan daripada Pejabat Dun Mengkibul. Saya ingin berpesan kepada warga Keluang, kita sama-sama menjaga kesihatan diri, dan juga selain daripada itu kita perlu prihatin kepada masyarakat sekeliling, jiran-jiran kita yang terdekat, terutamanya kerana keperluan mereka mungkin terputus tanpa pengetahuan kita jika kita tidak mengambil tahu, dan perkara ini akan mengakibatkan mungkin suasana yang agak tidak elok. Jadi jika kita mengambil tahu tentang perkara ini, mungkin kita boleh membantu mereka dengan lebih awal. Nama saya Muhyiddin bin Arsyad daripada Parti Amanah Negara Kawasan Keluang. Saya terlibat dalam program COVID-19 ini, membantu di kawasan Parlimen Keluang. Kami menghantar bakul makanan ke rumah penduduk yang memerlukan. Kami tidak memanggil penduduk hadir ke pejabat DUN kerana mengundang risiko yang tidak diingini. Dalam masa itu juga saya terlibat dalam pendaftaran nama-nama penduduk yang ingin divaksin, dan baru-baru ini ada satu program lagi iaitu lonjakan vaksin untuk Parlimen Keluang. Pihak KKM telah pun memberi restu kepada pejabat DUN Mengkibul untuk mencari sesiapa yang difikirkan perlu. Buat setakat ni tak ada. Mereka dengar ada program macam ini, dia nak cepat lagi. Kebanyakan yang memohon ni adalah orang-orang yang susah. Bila kita hadir ke rumah pemohon, mereka menyewa rumah itu hanya untuk mengelakkan diri mereka kena hujan dan panas. Jadi maknanya kita tahulah bagaimana keadaan rumah tu, hanya untuk tinggal di dalam tu. Jadi kita tengok memang daif lah di daerah Keluang. Kalau eloknya ada satu program seperti di Kuala Lumpur, iaitu PPR. Kerajaan buat satu rumah PPR yang ada beberapa blok, jadi kita boleh pindahkan orang yang susah ni dan mendapat keselesaan yang diperlukan. Yang ada di flat bagaimana itu pun tidak mencukupi untuk orang yang memerlukan. Apa yang saya lihat, mereka memang memerlukan satu penempatan yang selesa lah. Kepada rakyat Keluang, yang pertamanya yang katanya ada anti-vaksin, supaya ambillah vaksin untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Dan yang keduanya, sekiranya memerlukan bakul makanan, jangan malu, jangan segan. Pergilah ke mana-mana tempat yang telah ada signboard ataupun nombor telefon untuk dihubungi. Akhir sekali, iaitu di hari amal, saya mengucapkan semoga kita semua rakyat Keluang bekerjasama untuk memajukan Keluang dan juga untuk memberi suasana kebersihan kepada rakyat di daerah Keluang. Perubahan di tanganmu. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para NGO, persatuan-persatuan yang bekerjasama dengan Pejabat Dun Mengkibul semasa pandemik. Tanpa mereka, kita tak dapat menyampaikan bantuan secara efisien ataupun berkesan. Dengan ada bantuan mereka, mereka di beberapa taman yang berlainan, jadi kita nak bantu penduduk-penduduk di taman yang berkaitan kampung-kampung di sana akan lebih berkesan. Jadi kita pun nampak ada banyak kerja telah dilaksanakan oleh sukarelawan. Saya juga ingin ambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada para sukarelawan yang banyak yang kerja sampai lewat malam, menyimak nama senarai, interview, telefon, ada yang terima WhatsApp, terima telefon call daripada rakyat. Dan kita juga ingin berterima kasih kepada NGO yang membantulah. Dan sekarang mungkin kita boleh tanya, apakah cabaran yang kita menghadapi dalam zaman pandemik ini? Dan juga nampak ada banyak KRT yang ataupun persatuan penduduk yang sangat aktif membantu rakyat dalam pandemik ini. Bukan saja pejabat kami ataupun agensi kerajaan, tetapi juga persatuan penduduk, KRT juga aktif dalam membantu mereka. Dan saya pasti mereka juga menghadapi beberapa cabaran yang berlainan. Baik, saya jemput Encik Tuan Haji Ramli, Tuan Haji Omar, Cikgu Siti untuk berkongsikan apakah pengalaman kamu. Terima kasih YB.
Jadi sebetulnya cabaran untuk kita bagi menangani pandemik sekarang ni ialah untuk kita menyampaikan bantuan kepada mereka-mereka yang terkesan. Jadi berbagai usaha yang kita telah buat, dan di antaranya itulah antara kerjasama dengan YB. Lepas tu kita juga mohon untuk semua-semua yang berkemampuan untuk menderma bagi mengisi tabung food bank yang kita ada lah. Jadi untuk makluman YB pun, macam YB pun sedia maklum, kita ada food bank yang sehingga sekarang ni seperti mana yang si Usia bagi tahu tadi, kita telah menyumbang lebih kurang daripada ada 250 keluarga. Jadi cabaran dia adalah untuk meneruskan, sebab kita tak tahulah sampai bila lagi pandemik ini akan berjalan. Jadi untuk kita nak meneruskan lagi food bank yang sedia ada ni, jadi itulah cabaran yang besar lah yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang ni masih ada lagi penyumbang-penyumbang, terutamanya daripada adun Menggibur sendiri dan juga penderma-penderma daripada masyarakat tempat. Jadi itulah antara cabaran yang memang terpaksa kita tempuhi lah sebagai pertabuhan bukan kerajaan NGO ni yang terlibat dengan komuniti. Terima kasih, Mas. Ya, Tuan Haji Omar, Setiausaha Kreatif Taman Intan 2. Ada apa penambahan jemput Tuan Haji Omar? Tuan Haji Omar seorang pakar dalam kejujuran. Okey. Untuk pengetahuan YB, kita telah membelanjakan hampir 8,000 untuk menyediakan bahan-bahan makanan dan kita agihkan kepada seluruh penduduk Batu yang memerlukan. Dan cabaran kita ialah kita terpaksa melayan kerenah-kerenah daripada ramailah penduduk. Yang ada yang sebahagiannya mengambil kesempatan jadi kita terpaksa tapis lah. Pada tapis kita hanya memberi kepada yang betul-betul memerlukan saja. Yang mana kebanyakan yang datang tu mengadu tiada pendapatan, dah 2 bulan tak bekerja kan, banyak masalah sewa rumah. Jadi kita masih simpatilah. Jadi kita pun tak ketat sangatlah kita punya tapisan di food bank Taman Intan ni, dan kita masih bangga lah. Kita punya food bank ni mendapat perhatian hampir merata daerah peluang. Bukan saya kata Taman Intan saja, daripada kawasan-kawasan Neo, Sri Lalang pun ke Taman Intan untuk mendapatkan bekalan makanan. Jadi cabaran kita ialah kita pun tak tahu setakat mana kita boleh bertahan, bergantung kepada keputusan kerajaan lah untuk membuka kegiatan ekonomi ataupun kita tunggu sajalah. Jadi sementara tu kita memang berharaplah lagi bantuan-bantuan daripada terutama pada penderma yang bermurah hati untuk mengisi tabung kita ni lah, food bank kita ni. Dan jika ada kekurangan sangat, kita akan hubungi YB lah untuk mendapatkan stok bahan makanan. Itu saja YB. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Ya, kita akan selalu top up lah jika food bank yang berkolaborasi dengan pejabat kami memerlukan apa bantuan, kita selalu akan tambah lagi. Dan kita pun juga nampak komuniti tani Kampung Abdul Rahman Jassim bukan saja menubuhkan satu pasukan wanita yang begitu kuat dalam projek komuniti tani. Mereka juga membantu dan memulakan satu food bank di Kampung Abdul Rahman Jassim. Boleh saya jemput Cikgu Siti? Ada penambahan? Okey, terima kasih YB. Jadi samalah juga cabaran untuk COVID pandemik ni, kita tak pasti bila dia akan berakhir. Saya rasa akan berterusan juga. Tapi yang penting cabaran kita ialah kita
yang menghulurkan bantuan ni pun kita perlu jaga diri kita sendiri, iaitu keselamatan diri kita. Jadi kita akan lebih berhati-hati dan juga masa juga amat terhad. Kos, faktor kos juga semakin tinggi, dan juga kebanyakan yang terkesan tu disebabkan oleh mereka kehilangan pekerjaan, so mereka tak ada pendapatan, jadi mereka perlu untuk menanggung keluarga. Sepatutnya mereka mereka lebih perlu berfikir lebih efektif atau kreatif, di mana mereka membuat sesuatu di rumah. Mereka boleh jalankan perniagaan secara kecil-kecilan, jual kuih contohnya. Jadi secara tak langsung dapat membantu keluarga mereka, dan mereka tidak seharusnya mengharapkan bantuan daripada pihak-pihak NGO. Betul tak, Baby? Pada pendapat saya lah. Memang kita hulur, kita beri mereka bantuan, kita beri mereka ni, tapi sikap diri mereka juga kena sentiasa berusaha. Contohlah, anak saya bekerja sendiri, ada studio sendiri. Tapi oleh kerana tak boleh bekerja dan terkesan oleh COVID, jadi kita kreatifkan diri kita. Kita buat sesuatu di mana contohnya kita boleh buat apa skill kita, apa kemahiran yang kita ada untuk penduduk lah. Jadi di situlah kita bimbing di mana mereka boleh menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, jadi dapat menambahkan kos untuk bayar rumah sewa, untuk bayar kenderaan, betul tak? Untuk menampung keluarga, sedikit sebanyak dapat membantu. Jadi mereka tidak 100% mengharapkan bantuan pada saya lah. Jadi di sini, jadi bila kita memberikan mereka, mereka bersyukur, betul tak? Tetapi mereka juga kena meningkatkan mereka punya apa yang mereka boleh buat untuk membantu. Jadi pada saya, walaupun kita kehilangan pekerjaan, tapi kita boleh membuat sesuatu untuk dapatkan keuangan diri kita sendiri. Itulah yang kami jalankan. Di mana contohnya warga tani, mereka datang, di situ kami buat jualan. Kita buat jualan, selain daripada jual sayur, jual anak pokok, mereka yang ada kemahiran buat kuih, mereka buat kuih, frozen food. Jadi kuih-kuih tu mereka boleh jual di situ. Yang mana berkemahiran tanam anak pokok. Contohnya semai lada, anak terung, pokok-pokok lah yang boleh dipasarkan. Jadi mereka secara tak langsung boleh jual walaupun RM5 satu bekas kan. Jadi secara tak langsung dapat membantu meningkatkan ekonomi komuniti, ekonomi warga ataupun penduduk setempat lah pada pendapat saya. Maknanya kita kena buat sesuatu supaya mereka dapat menjalankan program atau aktiviti yang boleh membantu diri mereka sendiri. Contohnya anak saya, kita buat food bank. Kita ada food bank sendiri di rumah. Jadi secara tak langsung boleh membantu. Dan selain daripada macam kami, sumbangan daripada tani. Tani komuniti memberikan sumbangan. Jadi dari sumbangan tersebut, kami belikan barang-barang. Dan barang-barang itu kami agihkan pula kepada yang memerlukan. Walaupun ada cabaran-cabarannya lah. Jadi kami terima sumbangan YB ada rasanya 3 kali. Jadi terima kasih saya ucapkan. Dan saya dapat menyampaikan sumbangan tersebut dengan bantuan setiausaha JPKK lah. Tuan Haji Atta serta AJK yang lain untuk kampung-kampung rangkaian dan juga kampung Datuk Abdul Rahman Yassin lah khasnya. Itu saja YB. Terima kasih kepada Cikgu Sufi. Memang seorang cikgu memberi satu penerangan yang begitu baik. Peringkat ini adalah satu peringkat pemulihan ekonomi pada akhir zaman pandemik dengan bantuan vaksin. Seperti yang kita tumpukan kerja kami sekarang adalah bagaimana mencapai kadar vaksinasi yang lebih tinggi supaya dapat protect rakyat kita semasa sekolah buka semula, protect pelajar kita. Jadi pemulihan ekonomi penting, aktiviti ekonomi penting, dan produktiviti bagaimana membantu mereka. Jadi seperti yang disebutkan oleh Cikgu Siti tadi, jika ada keluarga individual atau peniaga kecil yang ingin meningkatkan produktiviti mereka dan membeli peralatan
bagaimana menambahkan pendapatan mereka. Ini yang kami sedia membantu. Dan akhir sekali, marilah kita menonton satu video pendek seorang clown man yang terkenal, iaitu Pak Mail di Kampung Melayu. Dan pernah juga Astro buat satu video pendek untuk beliau. Mari kita menonton. Dan akhir sekali, terima kasih kepada Tuan Haji Ramli, Tuan Haji Omar, Cikgu Siti kerana sudi menghadiri dalam program live Facebook ini, Hari Amal Antarabangsa tahun 2021. Sekian, terima kasih. Ya, sama. Dah.